Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Video tahsin suratul Mulk ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Insya-Allah jom sama-sama kita tahsin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور. Kita tengok satu persatu. Yang pertama tabarakah, yang pertama huruf ta. Okey, huruf ta makhraj dia di hujung lidah. Hujung lidah kita sentuh pada belakang pangkal gigi atas. Tidak sentuh gigi tapi dekat akar gigi. Okey, ta. Begitu. Sama makhraj dengan dal dan ta. Okey. Dan ta ini hurufnya nipis, maka bunyi nipis. Ta, jangan ta itu tebal. Ta nipis. Dan anginnya jangan berlebihan. Jangan kita bunyikan ta dengan ca. Tabarakah, tak perlu sampai ca. Okey, kerana ta sudah memadai. Kalau kita nak kata ta ini sifatnya memang ada angin. Dia ada hams. Angin terlepas pada huruf ta ini. Tetapi bila dia dalam keadaan berbaris, dia sukar untuk dikesan. Sifat hams tu susah nak kesan. Tetapi ada sedikit dah masa kita bunyikan ta. Ada dah tu sebenarnya. Okey, kalau kita tambah lagi ca, maka sifatnya dah terlebih. Sepatutnya dia lemah sahaja tapi dah jadi kuat. Tak kenalah dengan sifatnya. Jadi biasa sahaja ta, jangan ca. Tabaraka, nipis taba. Dua-dua nipis bunyi. Jangan tabaraka, itu tebal. Tebal sedikit kita panggil. Tobo, itu tebal teruk sangat. Okey, tebal sikit ke tebal banyak ke tak nak. Yang penting kita nak nipis. Tabara, ra baru tebal. Okey, ra makhrajnya belakang hujung lidah sentuh pada gusi atas. Okey, itu ra. Dan ra dia ada sifat takrir, getaran. Satu kali getaran. Okey, jangan baca tak ada getaran. Tabaraka, itu tak ada langsung. Ada sekali. Tabara, begitu. Adakah perlu muncung semasa menyebut huruf ra untuk tebalkan ra? Tidak perlu. Tak perlu tabaraka. Kalau kita muncung, bunyinya dah lari sikit. Ro, itu bunyi sudah menghampiri ke depan. Ingat muncung-muncung ini hak untuk baris depan. Muncung-muncung ini hanya dalam 3 keadaan sahaja, ketika semua huruf berbaris depan, huruf waw dalam keadaan berbaris ataupun mati ataupun sabdu, dan ismam. 3 keadaan itu sahaja yang kita perlu dan boleh muncung dalam bacaan Al-Quran. Selain daripada itu tak perlu. Adakah termasuk ra saya sebut tadi? Tak termasuk. Jadi ra tak perlu muncung. Jadi macam mana nak tebalkan? Tebalkan adalah dengan cara naikkan bahagian dalam mulut kita, iaitu belakang lidah kita ataupun pangkal lidah kita. Naikkan. Naikkan. Ra tebal. Ra, itu tak naik. Ra, tak naik. Ra. Bila naik dia akan bunyi meninggi dan keluar suara itu tebal lah. Isti'la, meninggi. Ra. Begitu sahaja. Dan biasanya keadaan bibir kita akan nampak seperti masam sikit lah. Ra, tidak muncung. Ra, tidak ke depan bibir. Okey, pastikan. Dan bunyi tidak terlalu kepung juga. Tabaraka, bukan ro. Ra, walaupun dia tebal tetapi dia terbuka. Tidak terkepung, suara dalam mulut tidak terkepung. Tengah lidah ataupun keliling lidah terletak. Dia tidak naik, menghimpit ke langit. Jadi suara itu hanya meninggi tapi tidak terkepung. Jangan bunyi ro, kena bunyi ra, begitu. Tabarakalladzi, kan nipis. Kalla masuk pada lam sabdu,
beratkan pada lam sabdu kerana ada sabdu. Semua huruf yang bersabdu hakikatnya di dalam itu ada dua huruf. Satu huruf yang mati, satu huruf yang berbaris. Jadi kita mesti bunyi itu seperti bunyi dua huruf. Tabarakallah. Itu baru dua huruf. Kalau kita baca longgar, tabarakalladzi. Itu tak berat ataupun tak seperti ada dua huruf, tidak masuk. Huruf yang pertama tu tak masuk betul. Jadi huruf yang pertama itu kita kena jelaskan baik-baik. Okey. Tabarakallah. Lam sabdu ibaratnya ada dua huruf, lam mati, lam yang berbaris. Okey, maka ditulis dengan sabdu. Ini hakikatnya lam mati dan lam berbaris. Jadi berat, letak dulu pada lam yang mati ini betul-betul. Tabarakallah. Berat. Dan suara tidak terputus. Okey. Jangan putus suara. Tabarakalladzi. Biar suara mengalir sedikit. Tabarakalladzi. Begitu. Okey. Di makhrajnya hujung lidah sentuh hujung gigi kacip atas. Keluarkan sedikit daripada sempadan gigi. Di gerak bibir ke bawah sebab baris bawah. Tabarakalladzi. Di begitu. Okey, itu basic baris bawah, gerakkan bibir ke bawah. Okey. Wadun khifadin bin khifadin lil fami. Bila baris bawah, gerakkan bibir ke bawah. Bila baris atas, kita bukaan bibir yang sederhana. Begitu. Ta, buka sederhana. Dia tidak bunyi ta, dia tidak bunyi bergerak sampai bergerak arah hang kita. Itu baris atas. Baris bawah, li, semua sama. Okey, kemudian li dua harakat, mad tabi'i, mad asli. Tabarakalladzi biyadi. Biasalah ni, tak ada apa sangat. Biya, ba makhrajnya bibir, dua bibir. Ya, makhrajnya tengah lidah naik ke langit. Dal sama macam ta tadi. Pastikan bunyi budak-budak. Jangan budak-budak. Okey, jangan bunyi di Melayu. Dal makhrajnya hujung lidah serta belakang pangkal gigi atas. Kalau di Melayu, kita letak hujung lidah pada langit, tinggi sangat. Kita letak tinggi. Dal ni di bawah sikit. Sama makhraj dengan ta. Biyadi. Tu bunyi dia. Lidi. Bukan lidi. Dadu. Itu dadu. Kita nak dadu. Itu baru betul. Budu. Budak-budak. Itu bunyi dia. Jangan budak-budak. Beza sikit kan. Biyadihi. Begitu. Kemudian hi pastikan muncul bunyinya. Tonjolkan sikit. Jangan baca biyadil mulku. Itu tak muncul. Itu tak dengar. Itu tenggelam. Ataupun kita panggil khafa. Itu tersembunyi. Tak nak tersembunyi. Huruf ha ini mudah untuk tersembunyi. Jadi kita kena berhati-hati. Tonjolkan sedikit. Munculkan bunyi ha itu. Biyadihil. Hil. Itu baru dengar bunyi ha. Okey. Biyadihil mulku. Hil. Lam ada tempo sikit. Suara mengalir sedikit. Hilmu. Jangan hilmu. Jangan laju sangat ataupun terputus suara. Kerana lam bersifat dengan tawassut. Maknanya suara terlepas sedikit. Okey. Hilmu. Mul. Mu muncul, lam tarik balik. Mul. Ramai yang akan baca lam tak tarik. Biyadihil mulku. Biasanya bila tak tarik ke tempat asal, bunyi lam akan ke arah tebal lah bunyi tu. Bunyi ke depan sikit. Mulku. Tak nak. Mulku. Kita nak bunyi mati dan bunyi nipis baik-baik. Tarik. Mulku. Kena pantas main bibir tu. Okey, baris depan kena muncul betul-betul. Wa kullu madmumin fala yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Baris depan tak akan sempurna bila dengan cara kena muncul. Dia akan sempurna bila muncul sahaja. Okey, dia tak akan sempurna kalau tak muncul. Jangan mu. Biyadihil mulku. Tak nak muncul. Tak sempurna lah. Muncul baru sempurna. Biyadihil mulku. Begitu. Mulku. Lam mati dekat sini ni ada tawassut tu. Jaga tawassut tu juga. Jangan laju. Mulku. Laju. Mulku. Biar ada tempo sikit. Suara yang mengalir sedikit. Mulku wa huwa. Sebut satu-satu. Huwa huwa. Okey.
Ku muncul. Waw memang muncullah. Kuwa, wa, huwa. Ha ni jelaskan betul-betul. Wa huwa, wa hu. Biar bunyi baris depan tu jelas. Okey, kalau kita baca Al-Qadar, dia akan bunyi macam mana? Biyadihil mulku wa huwa. Bila tak jelas bunyi hu, dia akan bunyi seolah-olah ha tu mati. Wahwa. Tak nak jaga betul-betul biar bunyi hu. Biar jelas, bagi perhatian ataupun lebihkan sikit suara, beratkan sikit suara pada hu ini. Wa huwa begitu. Okey, biar bunyi baris depan tu berbunyi jelas baris depan. Jangan bunyi seakan-akan mati. Wahwa, tak nak. Wa huwa begitu. Wa huwa ala ain keluar daripada tengah tekak ke mulut. Jangan tebal jangan naik ke hidung. Tak nak dua tu tak nak. Jangan tebal, jangan naik ke hidung. Jangan jangan hamzah tambah sengau. Okey. Ala kulli lam ada tempo macam biasa. Jangan kulli, jangan putus suara. Kulli sya jangan muncul. Jangan sya. Tak perlu muncul pada huruf shin, makhrajnya tengah lidah sentuh langit. Sya. Begitu. Tafashi, dia ada sifat berhemburan. Kena kuat bunyi itu. Jangan lemah. Jangan sya. Itu sikit sangat. Biar kuat. Sya. Tapi tak perlu muncul sya. Kadang-kadang itu jadi habit. Kita termuncul pada shin. Sya. Kulli syai. Mungkin nampak macam sedap muncul kan. Tapi tak perlu muncul. Kulli syai'i. Ini ada sifat lin. Ya mati sebelumnya baris atas. Kena sempurnakan sya. Bunyi sya satu harakat. Syai. Jangan syai. Jangan laju sangat masuk. Ataupun jangan sengit. Syai jadi. Syai. Nak bunyi Arab sangat sampai tersengit sangat. Kulli syai'in. Tak nak. Kulli sya. Biar bunyi baris atas tu sempurna satu harakat. Kulli syai'i. Itu begitu. Bunyi dia begitu. Kemudian ya mati suara mengalir. Tak terputus. Jangan kulli syai'in. Itu putus. Kulli syai'in. Tak putus suara ya. Kemudian i kena ketat bunyi. Jangan syai'i. I ketat. Dan tanwin juga dengan qaf ikhfa hakiki. Dengung ikhfa. Okey. Dan dengung ikhfa ini dia terbahagi kepada dua. Satu dengung tebal, satu dengung nipis. Okey, bagaimana nak cam? Tengok tanwin ini ataupun nun mati itu berjumpa dengan huruf apa selepasnya. Kalau dalam keadaan ini jumpa dengan huruf qaf. Huruf qaf ni kita detect sama ada dia huruf tebal ke nipis. Jadi huruf qaf ni kita tahu dia huruf yang tebal. Maka dengung kena tebal. Bunyi dia syai'in qa. Meninggilah bunyi. Jangan bunyi macam biasa. Syai'in qa itu bunyi nipis. Kita nak syai'in qa. Ada sentuhan yang lembut, talamus, sentuhan yang lembut pangkal lidah dengan langit. Ada sentuhan yang lembut. Dan suara itu 100% ke hidung untuk dengung qaf ataupun kaf. Ingat. In tolak semua suara ke hidung. Kalau dengung ikhfa yang lain, ada suara di hidung banyak, ada sikit suara di mulut. Tetapi untuk dengung qaf dan kaf 100% suara naik ke hidung. Syai'in tak ada efek pada mulut. Maknanya suara itu semua ke hidung 100%. Dan meninggi. Pangkal lidah kita naikkan semasa dengung tu, naikkan pangkal lidah dalam mulut kita. Baru dia akan bunyi tebal. Jangan syai'in itu nipis. Syai'in qa, begitu tebal dia. Okey, praktikkan. Tebal, naikkan pangkal lidah dan 100% suara naik ke hidung. Itu 2 poin yang penting. Okey. Syai'in qadi. Qa makhrajnya pangkal lidah sentuh pada langit lembut berdekatan dengan anak tekak dalam sedikit. Qa. Qaf ini jangan berangin. Qa. Tak nak berangin. Qaf tidak berangin. Qa. Begitu, solid bunyi. Qa. Jangan bunyi tebal sangat, jangan kepung sangat. Maksudnya jangan jangan kepung bunyi. Tebal sahaja, tinggi sahaja. Qa, tapi dia terbuka. Okey.
tebal tetapi dia terbuka bunyinya. Qa, qa. Kalau bunyi tebal tapi bunyi tertutup ataupun kepung, hanya 4 huruf. Sad, dad, ta, dha. Okey, tapi untuk qaf, kha dan ghain, 3 huruf ini tebal tetapi dia terbuka. Dia tak boleh bunyi qa, kha, gha. Dia kena bunyi qa, kha, gha. Begitu, terbuka sikit. Tapi kalau 4 huruf tadi kena bunyi tertutup. Sa, dha, ta, dha. Kalau bunyi sa, dha, tak boleh terbuka pula. Itu kena jelas. Okey. Qadi, di dal Arab tadilah. Di. Qadir. Mad arid disukun 2 atau 4 atau 6 harakat. Kebiasaan kita ambil 4. Okey. Dan suara itu semua ke mulut lah. M mulut. Dir. Tak ada suara naik ke hidung Okey, ra tak ada suara naik ke hidung. Dir. Begitu. Biasa hujung-hujung ada nun. Tadi saya tersebut naik ke hidung. Tidak ada ra, dir. Begitu sahaja. Letak pada makhraj ra, dan ra itu tebal ke nipis? Ra itu nipis. Okey, kita jangan tengok pada baris pada ra. Kalau kita berhenti pada ra, jangan sesekali kita tengok baris. Nanti kita keliru. Kerana hakikatnya baris dah matilah sebab kita berhenti. Kadang-kadang kita tengok baris, kita tertebal. Qadir. Tebal. Tak nak. Bila ra ini kita matikan, kita tengok keadaan sebelum. Kalau sebelumnya ada huruf ya dan ada baris bawah, maka ra itu nipis. Begitu. Okey? Jadi ra nipis. Qadir. Begitu. Dan suara itu mengalir sedikit. Tawassut. Mengalir sedikit. Jangan qadir. Jangan sentak tiba-tiba berhenti mengejut. Okey? Dan getaran ra mesti ada sikit, satu kali getaran, dan nipis lah. Okey, jangan tebal. 3 perkara itu kena jaga. Kena nipis, getaran mesti ada, dan suara mengalir sedikit. Okey, selesai ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, allazi, kena bunyi dengan a lah. Makhraj hamzah baris atas nipis. Ketat bunyi a. Jangan baca allazi, jangan bunyi malas tu. Sungguh sikit. Allazi, lam, suara mengalir, beratkan. Allazi. Okey, zi keluarkan hujung lidah. Khalaqa, sebut satu-satu. Okey, satu harakat, khala satu harakat, qa satu harakat. Jangan baca laju. Allazi khalaqal. Biasanya la ini kita terlaju sikit. Biar adil satu harakat. Allazi khalaqal mauta. Begitu. Jangan baca allazi khalaqal. Biasa dekat la itu kita terlaju. Bila terlaju pada la, maka tidak sempurna satu harakat. Tak adil lah. Kha kita baca sempurna satu harakat, tapi la kita baca setengah harakat. Qa satu harakat balik. Tak boleh. Kita nak kha satu harakat, la satu harakat, qa satu harakat. Bunyinya khalaqa, bukan khalaqa. Bukan la itu jadi setengah ataupun laju. Okey, jangan lajulah, sebut satu-satu. Kha tebal, kha, makhrajnya hujung kerongkong. Bunyi macam nak keluarkan sesuatu daripada tekak. Kha, terbuka, tebal dan terbuka. Qaf pun sama, tebal dan terbuka. Khalaqa, begitu bunyinya. Jangan khalaqa, jangan bunyi kepung. Dan jangan muncung. Jangan muncungkan untuk menebalkan huruf yang tebal. Okey, tak perlu. Kerana pangkal lidah itu yang menebalkan. Pangkal lidah naik dalam mulut. Kha, khalaqa. Tengok mulut. Khalaqa, khalaqa, la nipis. La jangan terpengaruh terikut tebal. Kerana la ini huruf yang nipis diapit. Huruf sebelumnya tebal, huruf selepasnya tebal. Jadi biasanya la ini mudah terpengaruh. Jadi akan terikut tebal serba sikit. Khalaqa, khala, tebal dah tu sikit. Khalaqa, biar bunyi nipis, tak terpengaruh langsung. Khalaqa, begitu. Sebut satu-satu. Khalaqal mauta, qalma, qalma. Ada tempo sikit lam kan? Dengan qalma, laju sangat tak nak. Qalma, qalmauta. Okey, ma satu harakat, waw muncul betul-betul. Mauta, mau, mau. Jangan bunyi mau, mau.
Me. Tak nak jadi me. Ataupun ma tu laju sangat. Mau. Mau. Bila laju tak cukup. Setiap baris dia ada satu harakat. Ingat. Satu harakat itu kena sempurnakan. Bunyi ma. Bukan bunyi ma. Itu kalau bunyi ma. Itu setengah harakat. Kalau satu harakat. Ma. Itu sempurna. Kita nak bunyi satu harakat sempurna. Mauta. Begitu. Waw muncul betul-betul. Jangan mau. Tak masuk makhraj waw. Muncul baru masuk. Mauta. Dan ruang di antara dua bibir sempit. Kecil. Mauta. Begitu. Suara mengalir pada waw mati. Jangan putuskan suara. Mauta. Itu putus suara. Tak nak. Suara mengalir. Mauta. Begitu. Okey. Mauta wal ta. Jangan bunyi ca. Biasa sahaja. Tawal haya. Ha pedas. Jangan haya. Ha makhrajnya tengah tekak. Jangan bunyi ha. Itu bawah. Ha. Sepitkan suara di tengah tekak. Wal hayata. Ya dua harakat. Ta jangan ca. Wal hayata liyabluwakum. Ba lantunkan dengan mudah dan ringan. Liyablu. Jangan break tengah-tengah. Liyablu. Tak nak baca macam tu. Terus je. Liyablu. Bunyi ba lah. Liyabluwakum. Kum. Jangan kom. Kum. Bunyi vokal U betul-betul. Okey. Kum. Dan mim ni naik suara ke hidung secara semula jadi. Satu harakat. Izhar syafawi. Tapi kaf baris depan ku ini jangan naik hidung lagi. Jangan ku tu dah sengau. Kum. Kadang-kadang ku ini kita dah ternaik hidung. Sedangkan mim sahaja naik hidung. Jadi pastikan ku keluar ke mulut. Liyabluwakum. Begitu. Kum ayyukum. Beratkan ya tanpa putuskan suara. Okey. Jangan ayyu. Itu putus. Ayyu. Suara mengalir. Ayyu beratkan tapi suara tidak sampai terputus. Suara masih mengalir. Ayyukum. Begitu. Kum jaga macam tadi. Bunyi vokal U dan ku jangan naik suara ke hidung. Mim memang naik suara ke hidung secara semula jadi. Ayyukum ahsanu. Ha pedaskan bunyi pedas dan panjangkan bunyi itu. Lirik mengalir suara pada ha. Ahsanu. Jangan sekejap. Ahsanu. Okey, mengalirkan suara. Alirkan suara pada ha mati. Ahsanu. Nu muncul. Sanu amala. Jaga nipis dan jangan naik hidung. La dua harakat sahaja. Jadi mad'i waw. Jangan baca amala. Itu tak ada. Itu satu. Kita nak dua harakat. Amala. La. Itu dua harakat. Wa huwa. Wa mesti jelas bunyi wa. Muncul dulu baru nipis. Wa. Dan hu mesti bunyi jelas baris depan. Dan jangan tenggelam bunyi ha. Jangan wah. Jangan bunyi seakan-akan ha mati. Wa huwa. Hu muncul. Dan jelaskan bunyi hu tu. Wa huwal a. Jaga lam. Azi nipis macam biasa. Jangan jangan sengau. Azizu. Zai ingat bila jumpa zai je mesti bunyi kuat. Bunyi macam lebah. Z. Azizu kuat bunyi. Zul tarik lam. Zul. Okey begitu. Jangan zul. Jangan matikan lam dalam muncul. Semua huruf yang mati tarik bibir ke tempat asal kecuali huruf waw mati. Baru muncul. Selain itu bila huruf yang mati tarik bibir ke tempat asal. Itu basic. Zulgha dan lam jaga tempo dia. Tawassul. Zulghafur. Gha tebal terbuka, jangan ro. Gha. Ingat, tebal yang terbuka kha. Ghain, qaf. Tiga huruf ni. Kena bunyi kha, gha, qa. Bunyi gha. Jangan bunyi kho, ro, qa. Jangan bunyi kepung. Tebal tapi terbuka. Ghafur. Tebal tanpa muncung bibir. Jangan ro. Ra. Begitu sahaja. Naikkan pangkal lidah sahaja untuk menebalkan bunyi huruf. Itu hakikat. Itu hakikat yang menebalkan bunyi huruf. Peranan lidah. Bukan kerana muncungnya bibir. Okey. Ghafur. Okey, sini 2, 4 atau 6 kita ambil 4 sebab ayat 1 kita dah ambil 4.
Jadi ayat 2 selaraskan 4 juga. Dan ra ini tebal kerana bila ra mati sebelumnya ada huruf waw atau baris depan, ra itu tebal. Fur. Begitu. Ingat saya kata tadi setiap huruf yang mati tarik bibir ke tempat asal. Jadi ra ni kita mati kan? Jadi ra itu tarik ke tempat asal. Fur. Tetapi pangkal lidah naik. Tebal. Pangkal lidah naik. Jangan bunyi ghafur. Itu nipis. Ghafur. Jangan ghafur. Itu kita rendahkan lidah belah dalam. Okey, kita kena belajar, mahirkan, praktikkan naikkan pangkal lidah di dalam mulut untuk menebalkan bunyi huruf. Bunyi ra, ru, naik pangkal lidah semua tu. Ghafur. Pangkal lidah naik. Jangan matikan ra dalam muncung. Ghafur. Elakkanlah. Okey. Ghafur. Begitu. Tarik bibir ke tempat asal tetapi bunyi tebal. Okey. Kerana sebab apa bunyi tebal? Kerana pangkal lidah kita naikkan. Okey. Dan ra tebal, ada takrir satu kali getaran dan suara itu mengalir sedikit, tidak mengejut berhenti. Ghafur. Itu mengejut. Biar ada suara sikit lepas. Ghafur. Okey. Selesai ayat 1 dan ayat 2. Kemudian perhatikan mulut dan tajwid baik-baik. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Alhamdulillah selesai ayat 1 dan ayat 2 insya-Allah. Kita jumpa lagi. Ilal liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.